أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita bertemu dalam kita membicarakan, kita mendalami hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada halaman 124. Kita sudah pun ya sebelum ini dalam halaman masih di surah Maidah tetapi pada juz yang ke-7 untuk sama-sama kita mengambil pelajaran apakah yang Allah sampaikan berkaitan dengan ujian dan juga kewajipan ya, kewajipan kita, dan Allah mengingatkan kepada kita bahawa sebenarnya ada banyak perkara yang perlu kita jaga, terutama dalam menguruskan nikmat, dalam menguruskan kemenangan dalam hidup kita. Jadi pada hari ini kita bersyukur, dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah kita bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Sedia Ustaz. Sudah ada di juzuk yang ke-7 ya. Di penghulu segala hari pula, subhanallah, mudah-mudahan terus bersemangat. Betul, ya. Jadi bila biasanya hari Jumaat kita baca surah Al-Kahfi. Betul, ya, ayat pertama surah Al-Kahfi itu kita puji Allah kerana Allah menurunkan yaj'al kitaban wala yaj'al lahu iwaja, ya, maksudnya kitab kepada hamba-Nya. Kitab itu maksudnya sumber peraturan, dan hamba itu kitalah ya yang penuh kelemahan. Apabila kita ingin menghargai kitab ini, kita perlulah menjadi seorang hamba. Kita tahu bahawa kita ada masalah, baru kita akan rasakan bahawa kitab ini amat berharga. Tapi kalau kita sombong, kita rasa bahawa rasa tak perlukan Tuhan, mungkin kita rasakan bahawa Quran ni tak apa tah. Jadi itu kesannya yang kita doakan di akhir zaman ini, kita jaga diri kita dengan 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, kita hidupkan dengan kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi tuan-tuan dijemput untuk share di Facebook tuan-tuan ya. Harapnya pada hari Jumaat ni mungkin ada kawan-kawan kita yang terlupa ke, dia dah sibuk-sibuk tadi. Betul, tapi dia dapat mengikuti perbincangan kita pada hari ini. Jom kita sama-sama membaca Ummul Quran, memulakan majlis kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum saya baca ataupun kita sama-sama baca surah Al-Fatihah, sekali lagi saya nak mengajak sahabat-sahabat Al-Quran semua untuk sharekan ataupun sebarkan perkongsian kita pada penghulu segala hari ini, pasti dan pasti berganda-ganda ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama mula baca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itulah
bacaan daripada surah Al-Fatihah Ustaz. Jadi surah Al-Fatihah ini mengingatkan kepada kita tentang hidayah penting, dan bercakap tentang hidayah ini, ia adalah satu hadiah yang amat bermakna kepada orang-orang yang bertakwa sebenarnya ya. Kalau kita tengok pada surah Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi orang bertakwa dia rasakan bahawa Quran sebagai sumber hidayah, hadiah yang menggembirakan ya. Terima kasih pada tuan-tuan yang terus hari Jumaat pun terus ya untuk melihat ataupun menonton My Quran Time bersama dengan anak-anak ya. Dan kalau katakan menonton pada pukul 12 mungkin bagi sebahagian nak sembahyang Jumaat bagi setengahnya, tapi kalau ada yang kata saya tak boleh sembahyang Jumaat, kena sembahyang di rumah, harapnya peringatan yang ada ini kita akan hidupkan bersama ya, kita hidupkan bersama insya-Allah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan melihat kepada halaman 124. Mari sama-sama kita lihat apakah sinopsis bagi halaman ini, iaitu pada ayat yang ke-96 ya. Pada ayat 96 Allah bercerita tentang syiar haji sebagai disiplin takwa ya. Ini daripada ayat 96, 97, 98. Dan kemudian pada ayat yang ke-99 tanggungjawab Rasul ya, tanggungjawab Rasul pada ayat 99 itu untuk menyampaikan kebenaran, dan pada ayat 100 itu utamakan kebaikan, jangan beri peluang keburukan bermaharajalela walaupun mungkin ia banyak, walaupun ia menggoda. Dan pada ayat 101 hingga ayat 103 itu bercerita tentang jangan banyak tanya yang menyusahkan. Bertanya okey, tetapi jangan bertanya yang boleh menyebabkan kita makin susah lagi dalam kehidupan kita. Jom sama-sama kita lihat, kita baca ayat 96 hingga ayat yang ke-100 untuk sama-sama kita ambil pelajaran, dan kita mohon Allah mudahkan ya doa Ustaz ya, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu. Sama-sama ayat 96 hingga ayat 100. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, mak-mak, bapa-bapa semua, tuan-tuan dan puan-puan yang penghulu segala hari ini bersama keluarga, barangkali ada yang barangkali berada di dapur, ada yang setengahnya yang petugas-petugas masjid tengah bersiap saya untuk ke masjid, terus hidupkan syiar dari segi azan, bacaan Al-Quran sebagainya di rumah-rumah Allah itu. Mudah-mudahan satu hari nanti kami semua turut dapat kembali saya ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca ayat yang ke-96 sehingga yang ke-100. Kita berada di halaman 1, 2, halaman ketiga juzuk yang ke-7 Ustaz ya. Allahu akbar. Dah masuk juzuk yang ke-7. Subhanallah, alhamdulillah. Nikmat Allah Taala kurnia kepada kita, alhamdulillah. Dan ada juga Ustaz, sahabat-sahabat kita Ustaz, saya dapat mesej daripada sahabat-sahabat Al-Quran yang menyatakan bahawa sebelum ini ayah mereka, mak mereka bersama dengan Al-Quran, bersama dengan Quran Time. Tetapi hari ini Ustaz, ayah saya dah tak ada. Semalam meninggal, hari ini ada yang. Jadi mudah-mudahanlah barakah Al-Quran itu terus bersama dengan ibu dan ayah kita insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Sebabnya bercakap tentang ilmu bermanfaat Ustaz ya. Ustaz, betul, jadi kalau katakan ayah kita mungkin dulu dia mengajar alif bata saja. Dia tak mengajar sampai boleh tadabbur. Tetapi kalau kita manfaatkan ilmu itu tuan-tuan sekalian ya, ilmu yang bermanfaat itu ia adalah jariah ya, ataupun amalan yang berterusan. Pahala dia masuk akaun kepada ayah kita, cikgu kita, orang-orang yang memberi ilmu bermanfaat. Penting itu untuk kita terus manfaatkan ilmu tersebut. Allahu akbar. Terima kasih Ustaz. Baik, mari kita baca. Saya nak cuba untuk permulaan ini saya nak baca dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 96 hingga 100 Ustaz ya. 100 alhamdulillah kita sebenarnya berada di penghujung surah Al-Maidah ini, dan kalau kita perasan surah Maidah ini bercerita tentang Maidah tu maksudnya hidangan daripada langit. Nanti hujung nanti ada cerita pengikut Nabi Isa, Hawariyun itu yang minta makanan ya, maka Allah turunkan daripada langit. Jadi pengikut Nabi Isa ada 12 orang, itu dia punya ketua dia. Pengikut Nabi Musa pun ada ketua dia 12 orang. Nabi Muhammad pun ada 12 orang naqib yang berada di Madinah. Jadi nombor 12 ni bukanlah dia suci ya, tetapi sebenarnya melatih 12 orang ini yang memang boleh membawa misi perjuangan. Itu penting Ustaz ya. Itu yang kita nampak dalam surah Al-Maidah. Maka di dalam semalam kita ada berbincang ya tentang pengharaman ya, tentang hukum berkaitan dengan pergi ke Mekah ataupun menunaikan haji umrah ini ada pantang larangnya ya. Banyak kali Allah menyeru pada halaman semalam, ya ayyuhallazina amanu. Maka disambung pada hari ini, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah ya, iaitu dihalalkan bagimu haiwan buruan laut, iaitu makanan laut dan makanan yang berasal daripada laut sebagai makanan yang lazat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi sotong okey Ustaz ya, dalam perjalanan pergi umrah tu ya, kalau nampak sotong ke apa ke itu okey ya, dihalalkan. Wa hurrima alaikum, yang diharamkan ialah apa? Menangkap haiwan darat. Jumpa kat darat tu, pasal kat Mekah mana ada ni apa, mana ada sotong Ustaz ya, bukan tak ada sotong ada, tapi maksudnya tak adalah sotong ada dekat atas padang pasir ya. Jadi yang ini daripada laut ya, itu dihalalkan, tapi diharamkan berburu saidal bar madumtu huruma ya, maka itu kekal selama kita berada dalam keadaan ihram. Dah habis ihram tu kira okeylah tu. Pasal kita kena bayangkan ini berada pada waktu dulu Ustaz ya. Sekarang ini kita tak payah nak berburu dah. Buru dekat restoran je. Kan, yang itu dia pergi carilah kat mana-mana. Tapi waktu itu tak ada cafeteria ya, tidak ada RNR ke apa sebagainya. Jadi tak ada makanan, rasa lapar. 400 km Madinah ke Mekah. Nampak kat sana ada unta. Kan, unta tu okey lagi, ada nampak binatang-binatang yang nyam-nyam kan. Pada waktu itu kalau dah lapar, ramai orang yang mungkin berminat untuk memburu, tapi Allah kata tidak boleh selagi berihram ya. Pasal fokus pada waktu itu ialah mengingat kepada Allah. Wattaqullah ya, bertakwalah pada Allah, allazi ilaihi tuhsyarun, kepadanya kita akan kembali. Poinnya ialah tuhsyarun ini pada hari akhirat, yaumul mahsyar, kita dikumpulkan Ustaz ya. Jadi pada waktu itu janganlah pula tidak fokus lagi. Waktu itu semua orang fokus pada Allah Subhanahu taala.
Jadi disiplin ketika haji itu ataupun umrah itu penting. Ya. Disiplin itu. Pasal apa? Pasal kita cuba untuk memberi fokus kepada Allah sebelum kita dipaksa fokus ketika pada alladhi ilaihi tuhsyarun, ya, sebelum kita berada di padang mahsyar. Disambung lagi, ja'alallahu al-ka'batal baital haram qiyamal linnas, iaitu Allah telah menjadikan Kaabah rumah suci tempat manusia berkumpul. Istilah yang digunakan di sini qiyama, menarik Ustaz ya. Qiyama ni sesuatu tempat yang stabil, ya. Malah lebih daripada itu, bila cakap qiyamal linnas, siapa yang pergi Kaabah ini, dia akan mendapat kestabilan. Dia akan mendapat keamanan, dia rasa lebih kuat. Itu sebabnya kalau Ustaz pergi ke umrah haji dulu. Sekarang kita tak dapatlah Ustaz, ya. Tapi waktu Ustaz pergi dulu, apa perasaan Ustaz bila tengok Kaabah tu? Allah Ustaz. Tak, orang Banting kata apa? Speechless. Kan. Mengalai mata je lah Ustaz. Kan. Maknanya depan mata kita tu Ustaz, subhanallah. Jadi bila dia selama ni kita bayangkan je kan, kita solat kita bayang, kita menghadap ke kiblat, tapi bila kita nampak ya, dan nampak itu dia memang satu benda tu tak ada apa-apa, ya. Maksudnya itu kerana Allah angkat saja, maka kita melihatnya. Tapi kita tahu di sebalik Kaabah itu perjuangan Nabi. Betul Ustaz. Kan, perjuangan Nabi Muhammad dan awal lagi perjuangan Nabi Ibrahim. Jadi makin kita ingat ataupun melihat Kaabah itu dalam mata sejarah begitu, dalam mata perjuangan, kita akan rasa bahawa saya dapat ke Kaabah dengan tak ada berhala di sekitarnya. Ini pada 1400 tahun yang lepas tidak begitu. Betul Ustaz. Tidak begitu. Malah sebenarnya Nabi ketika daripada Madinah nak pergi ke Mekah tu, nak pergi menunaikan haj, kena patah balik. Ya, tak boleh. Pasal apa? Pasal musyrik mengawal Kaabah, dan 2 tahun selepas itu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menunaikan haj, dan haj itu dinamakan sebagai haj wada', ya, haj perpisahan. Satu kali je Nabi menunaikan haji tersebut. Jadi kesan Kaabah ini qiyaman linnas. Ini rahsia yang penting Ustaz, ya. Maksudnya dia akan meneguhkan jiwa kita. Meneguhkan keimanan kita. Maksudnya ialah betul lah, kita bukannya tipu-tipu ke rasa Kaabah ni betul lah dekat Mekah, kan. Ia bukan sekadar Kaabah itu tiba-tiba muncul, rasa nak bina Kaabah, kita buat je Kaabah. Pasal Abraha pernah nak bina Kaabah juga di tempat dia di Yaman. Tapi hancur. Ya, maksudnya tak ada orang nak pergi. Betul. Kan, kalau kita macam saya lah Ustaz, banyak sangat duit kan, saya buat Kaabah dekat section 19 Shah Alam. Masya-Allah. Kan. Saya promote lah pakai Facebook ad apa sebagainya. Tak jalan. Pasal promosinya adalah daripada Allah yang kita baca daripada ayat 97 ini. Ya, subhanallah. Wasyahral haram, dan bulan yang diharamkan untuk berperang, dan juga wal hadiya wal qalaid, ya, iaitu ada kaitan bercakap tentang Kaabah ini. Hadiah iaitu haiwan korban yang dihadiahkan dalam haji, wal qalaid haiwan yang diberi tanda di leher. Okey, sebenarnya apa benda-benda ni? Macam pelik Ustaz, ya. Daripada semalam lagi kita bincang pasal kewajipan disiplin dalam kita berumrah berhaji. Jadi kalau kita tengok ni apa kebendanya, Allah cakap zalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau kita persoalkan mengapalah sampai yang masa berihram tu tak boleh berburu, kemudian saya ada kena pergi Kaabah, ya, mengapa kena menghadap Kaabah? Kalau ada yang tanya mengapa, Allah cakap zalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah nak beritahu kepada kita agar kita tahu bahawa Allah lah yang mengetahui apa sahaja yang ada di langit dan yang di bumi. Yang tak tahu siapa? Saya. Kita, subhanallah. Kalau kita tanya mengapa, kamu tak tahu. Ikut saja cakap Allah. Itu mesej yang Allah sedang sampaikan kepada kita. Wa annallaha bikulli syai'in alim. Allah yang tahu segala-galanya. Kalau ada yang persoalkan mengapa kena tengok Kaabah 4 segi je, tak ada apa pun dalamnya, kan? Kau pandai sangat ke? Kan, ya? Kalau pandai sangat, dan maksudnya kena tahu macam mana Bima Sakti ini dibuat, apa sebagainya, kita tak tahu. Allah nak menyatakan bahawa kita ni amat kecil, kita ni amatlah seorang hamba, terimalah ini sebagai peraturan. Kalau tak nak ikut peraturan Tuhan yang menjadikan alam ini, sila pergi ke alam lain. Lebih kurang begitu Ustaz, ya. Dia garang sikit. Allah beritahu kat sini agar kita ini sentiasa merendah diri dan mengikut peraturan, ya. Dan ayat 98 disambung lagi, ya'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. Ya, ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah ini syadidul iqab, ya, balasannya amat sengsara ataupun keras, wa annallaha ghafurur rahim, Allah ini amat
pemurah, amat penyayang. Jadi dalam ayat ini sebenarnya Allah nak beritahu kepada kita, Allah nak perkenalkan kita kepada Allah. Allah yang memiliki segala-galanya, boleh buat apa-apa, tetapi Allah tidaklah sekejam itu. Ya, Allah tidak sekejam itu. Allah tahu segala-galanya ini, Allah beritahu kita buat sahaja, pasal Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi ayat 96 hingga ayat yang ke-98 ini memperkenalkan Allah. Bagaimana pula selepas itu Allah perkenalkan pasal Rasul. Kita baca ayat 99 Ustaz, ini adalah tugas Rasul dan juga kita sebagai Rasul, kita baca nanti kita akan nampak, oh ini tugas saya, agar jangan sampai saya ni dah kenal Allah tapi tidak laksanakan tugas saya. Apa tugas saya yang ikut pada Rasul? Ayat 99 kita baca bersama. Baik, terima kasih Ustaz. Saya teringat Ustaz sebut tadi Kaabah sebagainya Ustaz, doa yang selalu kita baca Ustaz. Betul. Bila kita tengok Kaabah, Allahumma zid baitaka hadha tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa bir وزد يا رب من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا. Allah, rindu sangat nak baca doa ni. Kadang-kadang saya bila rindu sangat tu Ustaz, bila tengok live TV je lah kan, selalu lintas langsung solat kan. Waktu saya baca doa tu bila tengok dekat TV tu. Saya rindu Ustaz kan. Dan insya-Allah siapa yang banyak berdoa itu Allah akan tashrifkan kita, muliakan kita, insya-Allah berpeluang lagi menatap Kaabah dan lebih daripada itu meneruskan perjuangan. Baik Ustaz, ayat yang ke-199 Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma 'alal rasuli illa al-balagh. Wallahu ya'lamu ma tubdun وما تكتمون صدق الله العظيم. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanah Allah, dan Allah mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi tugas Rasul adalah balagh, menyampaikan sahaja apa yang Allah tahu, bagi peraturan disampaikan saja. Nabi tak buat peraturan baru dan Nabi tak tahu segala-galanya, ya. Jadi kalau Nabi begitu, kita pun sama jugalah Ustaz. Kita kan ikut Rasul, tuan-tuan ikut Rasul, kita sama-sama. Jadi kesannya apa, kita cuba menyampaikan. Dan cara menyampaikan itu sama-samalah. Mungkin saya bercakap, ya, kita sekarang ni bercakap tentang juru kamera yang di konti jaga audio apa sebagainya. Ini semuanya adalah urusan untuk menyampaikan. Tuan-tuan pun boleh menyampaikan, share dekat Facebook, kongsi dengan kawan, dengan anak dan sebagainya. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah tahu apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi jangan sampai jadi seperti Bani Israel yang ditemplak oleh Allah pasal dia sembunyikan, ya, tidak mahu menyampaikan sehingga kan ia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pelajaran kita yang ada kaitan dengan tadi kita nampak macam disiplin ketat waktu haji, tetapi sebenarnya melambangkan kehambaan kita. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan, iaitu perkataan hari ini bada'a ataupun badawa, yang maksudnya adalah zahir, jelas, ya, ataupun meluahkan. 31 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang kita boleh perhatikan di dalam ayat yang kita baca tentang ya Allahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun pada ayat 99, iaitu Allah mengetahui apa yang kamu zahirkan apa yang kita sembunyikan. Harapnya kita zahirkan perkara-perkara yang betul dan menurut kepada perjuangan para rasul. Inilah ya My Quran Time, dan tuan-tuan juga kongsikan maklumat-maklumat ini. Kita doakan semua tim yang berkaitan dengan My Quran Time, tuan-tuan yang bersama dengan keluarga, sebenarnya memang ikut Rasul ayat 99 ini. Betul, jadi kita berhenti sebentar, kita berehat untuk kita mengikuti sambungan halaman 124 My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allahu akbar. Ustaz, rindu untuk bertalbiyah Ustaz. Ya, betul. Mudah-mudahan di penghulu segala hari ini Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita dan seluruh umat Islam untuk terus bertawaf di Kaabah Asy-Syarif insya-Allah. Mudah-mudahan. Rindu kan ya. Ya, Ustaz. Rindu untuk Rindu, Ustaz. Ya, bertawaf Ustaz. ya. Apatah Bayangkan lagi. kita pusing tu di kiri kita, di sisi kita Kaabah yang selalu kita tak nampak Ya. tapi berada di sisi kita. Dan cuba bayangkan Ustaz ni, kalau katakan dah 7, 8, 10 juz kita baca. Betul, dan Ustaz. kita tadabur ini, Allahu Akbar. kita tadabur sekali lagi, baca balik Allahu semula Akbar. di depan Kaabah. Subhanallah Ustaz. Amin ya Rabb. Allah. Kita doakan. Amin, amin ya Rabb. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang terus bersama dengan kita. Dan seperti biasa, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, mari kita singgah seketika perhatian kita untuk kita sama-sama pelajari ataupun kita ulang kaji tajwid kita. Dan insya-Allah hari ini topik yang menarik, kita nak menyambung lagi perbincangan kita tentang qalqalah. Qalqalah. Jadi kita nak bersama hari ini iaitu huraian sifat-sifat tunggal, iaitu sifat yang ke-12 qalqalah. Sambungan dia, kesalahan yang sering berlaku dalam qalqalah ni apa dia? Antaranya lagi iaitu tidak melantunkan sifat qalqalah. Sebab sifat qalqalah tu dia melantun kan, bergetar atau melantun kan. Yang kedua, memberatkan atau melebihkan qalah pada yang sughra. Maksudnya qalqalah yang kecil, yang ringan, kita beratkan dia. Nanti saya nak tunjuk contoh. Dan yang ketiga, menukar kepada huruf lain. Contohnya huruf yang tak qalqalah, kita baca qalqalah. Contohnya huruf ta. Huruf ta bukan huruf qalqalah tapi kita qalqalahkan dia ataupun kita getarkan dia, kita lantunkan dia. Ataupun huruf kaf. Kaf dengan qaf. Okey, now saya tunjuk contoh yang paling biasa berlaku dalam surah Al-Ikhlas. Contoh Qul huwallahu ahad. Qalqalah. Ahad. Qalqalah yang sederhana di akhir ayat kan. Ahad. Macam tu saja. Kadang-kadang kita memberatkan sangat. Contoh, Qul huwallahu ahad. Salah. Seolah-olah ada sabdu. So dah salah kat situ. Ataupun hilang terus. Ustaz, Qul huwallahu ahad. Hilang qalqalah dia. qalqalah. Hilang. Okey, yang ni kalau ditukar Ustaz, huruf qalqalah dia tak baca qalqalah. Qul a'udzu birabbil falak. Jadi kaf. Sepatutnya qaf. Bil falaq. Sepatutnya macam tu. Dan ada juga berlaku dalam qalqalah ini yang baca Al-Falaq tadi tu tak ada qalqalah, macam mana jadi ya? Jadi salahlah segi tajwid salah. Macam mana cara baca? Okey, bunyi dia. Contohnya. Contohnya okey. Contoh huruf surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Dia tergantung Kok tak ada. Qafnya tak ada. Kok tak ada. Tapi tak boleh delay. Kalau delay dia jadi sabdu. Bil falaq. Kok salah. Sebab sabdu asalnya 2 huruf. Jadi seolah kita menambah 1 huruf pula. Itu yang tabat yada tu. Tabat yada. Yang ni dihilangkan sabdu. Tabat yada abi lahabin wa tab. Salah. Itu lagu negeri mana wallahu alam lah. Tak nak mention lah kan. Maksudnya yang tu sepatutnya ada sabdu. Tabat yada abi lahabin wa tab. Macam tu sepatutnya. Itu ada sabdu. Ada sabdu. Jadi qalqalahnya lambat sikit. Lambat sikit ataupun kalau nama dia akbar, yang paling tinggi lantunan dia. Jadi kita akan sentuh huruf demi huruf qalqalah. Menarik qalqalah, insya-Allah kita akan jumpa lagi insya-Allah qalqalah ni insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi tadi tentang cara bacaan huruf sifat huruf yang qalqalah pada hari ini. Ada 5 huruf Ustaz ya. 5 huruf. Ada 5 huruf. Ba, ju, dah, ko, to. Baju dah kotor. Baju dah kotor. Ada yang sambung dia tambah Ustaz. Baju ku dah kotor. Maksud ni ditambah huruf kaf. Huruf kaf tak termasuk. Ba, jim, dal, qaf, ta, 5 huruf saja. 5 huruf. Baik, jadi kita ingin terus pada hari ini membaca ada qalqalah ke tadi? Ada Ustaz, ada. Jadi sama-sama kita teruskan dengan ayat 101 hingga ayat 103. Kita tengok kalau ada qalqalah lepas ni ataupun kita kembali balik nanti Ustaz. Betul Ustaz. Okay, Betul, silakan Ustaz. Ustaz. Baik, kita baca dulu tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kisah Allah SWT sekalian. Kita nak baca ayat 101 hingga 103. Sekarang ni saya nak jemput tuan-tuan dan puan-puan, bila kita baca nanti cuba kenal pasti
kat mana ada huruf qalqalah. Ada 5 huruf tadi, ba, jim, dal, qaf, ta. Ada dekat sini, jadi nanti boleh tanda-tanda atau boleh share dekat ruangan Facebook kita. Baik, mari kita baca dengan taranum jaharkah pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, bacaan daripada ayat 101 hingga ayat 103 ya, meneruskan tadi kita belum lagi berbincang tentang ayat 100 Ustaz ya. Betul, Ustaz. Jadi kita tengok dahulu kepada ayat 100 itu, iaitu katakanlah la yastawil khabith wat tayyib, tidak sama yang buruk dengan yang baik ya, yang halal yang haram tak sama. Walau a'jabaka kathratul habith, walaupun kamu amat mengagumi kepada banyaknya yang buruk itu, yes, ya, dalam kehidupan kita Ustaz ni, kadang-kadang ada orang yang buat perkara yang buruk, dia mengumpat ke apa ke ramai, mungkin seorang kita cuba untuk kata tak boleh lah kita buat mengumpat orang apa sebagainya. Kalau kita seorang, yang lain ramai, ya, mungkin bagi setengah orang ialah pelik lah pula kan. Ataupun orang tu berkata lah baru Quran time baru 6 juzuk 7 juzuk dah nak jadi ustaz contohnya kan. Jadi kalau katakan ada yang berkata begitu, Allah cakap apa? Fattaqullah, ya, bertakwalah kepada Allah ya ulil albab la'allakum tuflihun, iaitu orang yang mempunyai akal hati nurani. Albab ini adalah daripada perkataan lub, iaitu orang yang mempunyai hati yang bersih, boleh melihat dengan kacamata yang kacamata iman. Betul. Ya, dan Allah kata la'allakum tuflihun. Jadi ceritanya ialah apa? Bila kita melihat tadi berkaitan dengan Allah dan Rasul tadi dah diceritakan Ustaz ya. Bagi setengah orang ialah dia ambil Allah sebagai sumber hukum. Maksudnya Allah dah jadikan hebat, jadi ikut Allah ajalah. Kan? Tapi ada orang yang dia kata tak payah kan, kita happy je kan, tak payah ikut Allah, tak payah solat, tak payah baca Quran, take it easy man, contohnya kan. Kalau ada yang cakap begitu, kita kena ingat bahawa yang baik dengan yang tak baik, yang halal dengan yang haram ini tidak sama. Dan orang yang ulul albab, dia amat sensitif tentang perkara ini. Pasal apa? Pasal salah satu cara bagaimana orang boleh bertukar Ustaz ya. Mula-mula dia mungkin masuk dalam kawasan orang yang bercakap perkara tak baik ke, buat perkara tak baik. Dia kata aku tak suka. Kan? Tapi bila dia tidak cuba buat sesuatu, ya, akhirnya apa? Benda yang tak baik itu akan mula masuk dalam diri dia. Ya, sehingga kan satu hari nanti dia sendiri yang akan menyatakan bahawa benda yang tak baik itu baik.
Itu yang penting bagi adik-adik yang berada di rumah mungkin sekarang, bila bercampur dengan kawan, ibu ayah, kita kena bersama-sama menjaga keluarga kita. Benda tak baik ni kita kena dindingkan awal-awal, kena pastikan walaupun ada peer pressure dekat tempat kerja, ada tekanan dekat sekolah kan, kawan-kawan dia tekan, adik-adik kena ingat bahawa walaupun ramai orang buat perkara tak baik, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Pasal apa? Pasal kalau kita beri, kita kata tak apalah, orang lain nak buat tak apa, saya ni, ataupun kita mula mengagumi, maka perlahan-lahan benda itu akan masuk ke dalam hati kita dan hati kita akan menjadi kotor, maka kita tidak mendapat la'allakum tuflihun pada ayat 100 ini. Ini panduan penting kerana ia akan menyebabkan kita berjaya di dunia, di akhirat. Disambung pada ayat 101, ya ayyuhallazina amanu la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalul qur'an tubdalakum afallahu anha. Ini cerita tentang apa? Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu bertanyakan pada nabi hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkanmu. Ini satu lagi perkara lah. Pasal ada di kalangan sahabat ya yang bertanya pada Nabi pasal haji, Ustaz ya. Dia tanya pada Nabi, haji ni wajib setiap tahun ke? Allah tak cakap setiap tahun ke, setahun sekali ke apa kan. Jadi Nabi kata, Nabi tak nak jawab, Nabi tak jawab. Orang tu datang lagi. Insya-Allah. Kan? Dia kata Nabi haji ni setiap tahun ke? Nabi tak nak jawab. Ya. Dia datang lagi. Subhanallah. Haji ni setiap tahun ke? Nabi pun menghadap kepada sahabat yang bertanya tersebut. Dia kata, kalau aku cakap ya, so what? Lebih kurang begitulah bahasa Inggerisnya kan. Tapi bahasa Arabnya, apa bahasa Melayunya ialah, kau nak buat apa kalau setiap tahun? Betul. Pasal kalau Nabi kata ya, maka kita wajib setiap tahun. Kan? Mampu ke kan? Kalau maksudnya kalau tahun ni kita tak buat, kira dah habis. Kan? Dan belum cakap tentang kosnya, tentang kesihatannya, tentang macam-macam lagi. Jadi nak ceritanya ialah kalau Allah senyap sahaja, tak beritahu apa-apa di dalam Al-Quran, wallahu ghafurun halim, Allah cakap kat sini bahawa Allah ini Maha Pengampun, Allah ni Maha Penyantun. Allah faham sebenarnya kita ada kepayahan untuk buat sesuatu. Jadi Allah senyapkan, Nabi senyapkan tu tak payah tanya. Dan mungkin ada yang cakap ayat 101 ni maksudnya kita tak boleh tanya ke? Ini wala tasalu, ya, la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ini jenis pertanyaan yang menyusahkan. Ni kalau kat sekolah ataupun adik-adik kat kelas ke kan, kalau tak faham tu kena tanyalah cikgu. Itu bukan bertanya untuk menyusahkan, itu bertanya untuk menyenangkan. Jangan guna dalil ni. Jangan dalil pula. Ada orang cakap, ada yang penceramah cakap pasal dia gunakan dalil ini dan kemudian yang kisah Bani Israel tanya banyak warna tu. Warna lembu, warna apa sebagainya kan. Jadi dia kata dalam kelas saya jangan banyak tanya. Pasal siapa banyak tanya Bani Israel. Kan. Jadi penceramah tu dia tak berapa faham sangatlah ya kepada ayat ini. Jadi suruh dia ikuti My Quran Time. Bukan begitu ya. Maksudnya kena faham betul baru kita boleh gunakan. Ayah pun sama, mak pun sama. Jangan pula cakap pada anak, jangan banyak tanya Bani Israel contohnya kan. Okey. Sebenarnya Allah dah jelaskan kat sini, jangan tanya benda yang akan menyusahkan. Dan kalau menyusahkan ya menyebabkan makin nak mengelat, nak mengelak, yang itu yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat 102 yang ini Ustaz, kalau kita boleh baca sekali lagi ayat 102 ini cerita tentang manusia yang suka bertanya ini pada zaman dahulu, bila dia bertanya tapi ini pertanyaan yang tidak baik. Apa kesannya? Jom kita lihat. Baik, kita nak baca sekarang ayat 102 Ustaz. Dalam ayat ni ada ada dua qalqalah, ada dua tempat ataupun dua kalimah ataupun dua huruf qalqalah. Saya jemput sahabat-sahabat Al-Quran jawab ataupun datangkan jawapan itu di Facebook. Komen Facebook. Baik ya, ada dua Ustaz ya. Ada dua tempat. Ataupun boleh sebutlah dua huruf insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad sa'alaha qaumun قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين صدق الله العظيم. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang bertanyakan hal-hal seperti itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir. Ini kisah Bani Israel lah Ustaz ya. Mana dia diminta untuk sembelih lembu. Kita dah baca dalam surah Al-Baqarah. Betul, tapi mereka tanya warna apa, umur apa, apa sebagainya. Jadi makin susah
sebenarnya, ya. Jadi apa kesan bila kita tanya soalan yang makin nak mengelak dan menyusahkan, thumma asbahu biha kafirin, dia menjadikan mereka ini makin kufur kepada Allah SWT, bukannya makin nak buat. Itu penting kita faham. Kita tengok niat lah ustaz, ya. Pasal ada orang dia bila dia nak tanya pada ustaz, niat dia pasal dia dah buat benda salah. Betul. Dia jumpa ustaz dia kata tak boleh ni, ini tak dibenarkan, haram kan. Dia pergi cari ustaz lain. Ustaz, sebenarnya ustaz, saya ada buat begini kan. Saya buat bisnes, kemudian saya tipu sikit orang kan. Ustaz, okey tak ustaz, kita guna ni sebagai strategi. Tipu ni sebagai strategi. Tak boleh kan. Kalau tipu-tipulah. Dia jumpa lagi ustaz yang ketiga. Ustaz ketiga, macam mana ustaz? Kalau kita guna strategi, kita tipu sikit, nanti kita dapat untung, kita bagi anak yatim. Kan? Bagi anak yatim. Ustaz yang ketiga pula yang kata lebih kurang yang anak yatim tu bagus kan. Kalau tak tipu macam mana nak dapat bagi banyak pada anak yatim. So orang-orang begini niatnya yang ustaz tu satu hal kan, tapi yang bertanya ini ialah dia bertanya untuk makin kufur. Yang itu kita tidak mahu, dan asalnya ialah dia niatnya untuk bertanya itu bukanlah untuk dengar jawapan. Betul. Tapi dia nak jawapan itu sama dengan apa yang dia sudah fikirkan. Jadi itu satu lagi perkara yang kita perlu beri perhatian, jangan jadi begitu. Pasal ia akan merosakkan kepada cara berfikir kita. Dan pada ayat 103, kesan kafir kufur itu disampaikan pada ayat 103, Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan juga ham. Yang ini pun nak minta sekali lagi ustaz, ya. Baca untuk kita, walaupun istilahnya mungkin kita pelik sikit, ada 4 istilah tu, ada bahirah, saibah, wasilah, ham, tetapi ini cara pengelajarannya penting untuk kita ambil perhatian. Silakan ustaz. Baik. Terima kasih ustaz. Ayat yang ke-103 ustaz, Ya. Mari kita sama baca insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilah wala سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham, tetapi orang kafir melakukan pendustaan terhadap Allah, kebanyakan mereka tidak menggunakan akal. Ya, Allah kata mereka tidak guna akal, padahal ulul albab guna akal. Ya. Dia rasakan macam pelik, ya. Pasal apa? Bahirah ni apa maksudnya? Bahirah ni adalah unta betina yang beranak 5 kali, anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan. Jadi jangan kacau, ini bahirah. Pasal dia unta dalam masyarakat Arab ni ustaz, ya, lebih kurang macam kita ada lembu lah, ya, ataupun kalau kita ada kereta. Dia maksudnya orang cakap cash cow kan. Cash cow tu maksudnya daripada dia dapat susu, boleh jual pula dagingnya selepas itu maksudnya sumber kekayaan. Unta juga sumber kekayaan. Jadi kalau katakan bahirah ini jahiliah, ya, ini tak betul ni. Unta betina beranak 5 kali, maksudnya ini memang bagus ni. Jadi dia macam apa? Dia ini sumber kekayaan bagi dia, jadi dia sucikan. Itu nombor 1. Kalau katakan saibah tadi itu ialah unta betina yang dibiarkan pergi kerana apa? Kerana ia dinazarkan. Contohnya orang tu dia nazarkan sesuatu, maka dibiarkan lembu itu jangan kacau. Itu saibah. Ataupun wasilah itu apa? Maksudnya ialah kalau Quran Amazing ni kita merujuk kepadanya, seekor
kibas betina melahirkan anak kembar yang terdiri daripada jantan betina, maka yang jantan disebut wasilah, tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala. Jadi ini ada kaitan dengan sembahan. Ya, yang jantannya, yang betinanya itu dibiarkan. Dan ham, unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat, pasal apa Ustaz? Pasal unta ini power. Apa yang kuatnya? Pasal dia boleh membuntingkan unta betina 10 kali. Jadi dia nampakkan bahawa ini memang sumber kekayaan lah, ya. Pasal lepas tu, jadi ini pendapat-pendapat jahiliah yang sebenarnya Allah cakap walakinnal ladzina kafaruna yaftaruna 'alallahi al-kadhib. Mereka ni menipu kepada atas nama Allah SWT. Dia kata Tuhan suruh jaga bahira, saibah, wasilah dan ham, dan cara berfikir begini sebenarnya Allah dah bagi lembu. Lembu tu kira manfaat kan je. Bismillah, ataupun unta tadi kan. Tapi mereka mensucikan dia. Dan perkara ini bukan baru. Ya, bukan baru, dan perkara itu masih lagi sampai sekarang pun ada juga orang yang menyembah lembu, menyembah unta yang macam-macam, ya. Wa aktsaruhum la yaqilun. Allah nyatakan mereka semuanya tidak berakal, tidak menggunakan akal sebenar-benarnya. Yang penting kita ambil pelajaran. Jadi ini membawa kita kepada situasi yang kita boleh lihat pada halaman 124 ini. Mari kita saksikan gambar situasinya. Ini yang berlaku. Kita ada Kaabah, ya. Jadi kita pergi ke sana Ustaz, ya. Yes. Ini kalau zaman dahulu ni Kaabah ni kecil je, ya, dan juga mungkinlah tak adalah hotel-hotel macam sekarang betul. ni. Tak ni. Tapi itulah hakikat, ada orang dengan Kaabah dia nampak kebesaran Allah. Dia nampak perjuangan Rasul. Betul. Ada orang dia nampak Kaabah dia nampak perjuangan unta sahaja. Kan, itu yang beri nama macam-macam. Padahal sepatutnya bagilah unta kepada orang miskin daripada dia bagi dijadikan sebagai saibah yang dibiarkan berkeliaran, membazir je. Allah dah bagi kekayaan tapi dibazirkan. Membawa pada resolusi kita, iaitu resolusi kita pada hari ini, jaga pemakanan, sumber makanan untuk membina takwa dalam diri. Ini yang Allah highlightkan pada ayat 96. Dalam masa yang sama ada syiar haj, ya, yang ditentukan. Yang pertama. Yang kedua, sampaikan mesej kebaikan bagi mencontohi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan sembunyi, nampakkan kebesaran Allah. Dan yang ketiganya, perbanyakkan membuat kebaikan, jangan beri peluang untuk keburukan bermaharajalela sehingga ia masuk dalam hati kita. Kita doakan bersama, Allah pimpin kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghulu segala hari ini kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu, ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami, ibu ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan peluang dan keizinan buat kami untuk kami bertawaf di Kaabah-Mu, ya Allah. Untuk kami jejakkan kaki kami di bumi Makkah Al-Mukarramah dan juga menziarahi kekasih kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perkenankan doa kami, ya Allah. Perkenankan doa kami, ya Rahman. Perkenankan doa kami, ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan, ya, mengabulkan doa kita Ustaz, untuk kita menjadi ulul albab, membina generasi ulul albab yang dinyatakan pada ayat 100 tadi. Inilah kempen tabung gerakan Al-Quran, di mana kita ingin membanyakkan lagi program-program pendidikan berasaskan Quran agar terbina generasi ulul albab, menghargai kebesaran Allah, mengikut peraturan dan terus menyampaikan mesej ini kepada seluruh alam agar alam ini tidak diisi dengan kebejatan, dengan kerosakan. Dan sumbangan tuan-tuan itu nanti akan kita manfaatkan, akan kita gunakan untuk kebaikan kita bersama. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi ulangan kita pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. InsyaAllah program ini yang dibawakan oleh Mufas sentiasa mendoakan tuan-tuan menjadi ulul albab dan menghargai kebesaran Allah pada setiap masa. InsyaAllah kita bertemu lagi. My Quran Time, baca faham amal.